Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam penuh ceria. Apa khabar murid-murid? Cikgu doakan murid-murid sentiasa berada dalam keadaan yang ceria, keadaan yang seronok, yang gembira bersama keluarga tercinta. Maklumlah dah 2 bulan lebih murid-murid PDPR di rumah. Tentu sekali banyak sangat momen-momen yang indah bersama keluarga tercinta. Baiklah, untuk hari ini cikgu akan kongsikan dengan murid-murid tips membina konsep kendiri yang positif, khususnya kepada murid-murid sekolah rendah. Tapi sebelum tu, bila sebut berkaitan dengan konsep kendiri, rasa macam pernah dengar konsep kendiri ni. Tapi apa sebenarnya konsep kendiri ni murid-murid? Konsep kendiri ni adalah satu persepsi, kepercayaan ataupun pandangan, sikap dan nilai murid-murid terhadap dirinya sendiri. Kalau murid-murid memandang, fikir tentang apa yang ada dalam diri murid-murid itu positif, maka ianya positif. Tetapi kalau sebaliknya, murid-murid fikir apa yang ada dalam diri murid-murid itu, kepercayaan tadi, persepsi tadi berbentuk negatif, maka ianya pun negatif. Sebenarnya konsep kendiri yang positif ini dia memberi gambaran yang sangat hebat. Dia akan membentuk satu kepercayaan, rasa menghargai diri, rasa diri ini disayangi, itu adalah lebih tinggi berbanding konsep kendiri yang negatif ni. Murid-murid yang menganggap bahawa konsep kendiri yang negatif yang ada pada diri mereka sentiasa menyalahkan diri, rasa diri ini teranaya, rasa diri terabai, dan secara tak langsung akan menjauhkan diri, menyendiri dan sebagainya. Jadi konsep kendiri ni sangat penting dalam kehidupan murid-murid. Konsep kendiri ni jugalah yang sebenarnya memberi satu ataupun menentukan murid-murid untuk membuat sesuatu keputusan. Itu sedikit tentang definisi konsep kendiri. Seterusnya murid-murid, bagaimanakah pembentukan konsep kendiri ni? Maksudnya untuk membina konsep kendiri ni, bagaimana pembentukannya? Sebenarnya ada 3 aspek lah kalau dilihat dari pembentukan konsep kendiri ni. Yang pertamanya adalah penilaian individu terhadap diri dia sendiri. Sebagai contoh, individu ni merasakan bahawa diri ni seorang yang bagaimana? Adakah dirinya seorang yang periang ataupun mudah didekati ataupun mudah bercakap dalam keadaan yang terbuka? Apabila cikgu minta bercakap di hadapan, dia mula berani tanpa disuruh, volunteer diri untuk bercakap di hadapan. So bila dia rasa penilaian dia seumpama itu, maka dia akan cepat ke hadapan. Yang kedua adalah penilaian orang lain terhadap diri dia. Sebagai contoh, kadang-kadang bila dia tahu dia seorang yang boleh bercakap di hadapan ramai, jadi dia menganggap bahawa kawan-kawan di dalam kelas akan mengatakan bahawa dia boleh cikgu, Ali boleh cikgu bercakap di hadapan sebab Ali, kami nampak dia boleh bercakap. Kalau cikgu tanya siapa, dia pun akan volunteerkan nama kawan yang boleh bercakap di hadapan tadi. Maknanya penilaian orang lain, individu tu melihat orang lain memandang diri dia adalah seorang yang bagaimana. Kan kadang-kadang kalau kita tanya pandangan kawan-kawan, kawan A ni macam mana, so dia akan bercerita bahawa A ni boleh mudah didekati, periang, bersemangat, berani. So kita boleh lantik dia sebagai seorang ketua, sebagai contoh. Dan yang ketiga adalah penilaian individu tu terhadap persepsi orang lain. Sebagai contoh, tadi macam yang cikgu bagi contoh sebelum ni, bila dia rasa bahawa dia berani untuk bercakap di hadapan, maka persepsi yang individu ini mengandaikan bahawa dia adalah seorang yang boleh mewakili kelas. Persepsi orang lain menganggap bahawa dia memang seorang yang berani, dia memang seorang yang boleh dibuat kawan kerana dia memang seorang yang mudah didekati dan sebagainya. Itu 3 aspek bagaimana pembentukan konsep kendiri ini berlaku. Tetapi murid-murid, dalam aspek teori counselling, dalam teori pemusatan klien yang diperkenalkan oleh Carl Rogers,
Dia mengata bahawa konsep kendiri ni ada juga dengan pengalaman-pengalaman lepas. Manusia ini membentuk konsep kendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman lepas. Jadi untuk dikaitkan dengan 3 tadi aspek pembentukan penilaian diri terhadap diri, penilaian orang lain terhadap diri dia, dan juga penilaian orang lain terhadap penilaian diri dia terhadap persepsi orang lain tadi, maka dia ada kaitan juga dengan pengalaman-pengalaman lepas. Dan pengalaman-pengalaman lepas ni adalah juga dia mempengaruhi bagaimana konsep kendiri murid-murid terbentuk. Dan mungkin pengalaman-pengalaman itu, sekiranya pengalaman itu positif diambil, maka konsep kendiri itu akan terbentuk secara positif. Tetapi sekiranya pengalaman yang diambil itu adalah pengalaman yang negatif, maka dia pun akan menganggap bahawa konsep kendiri yang terbentuk adalah negatif. Jadi murid-murid perlu cari pembentukan konsep kendiri itu ke arah yang positif, supaya konsep kendiri yang dilekat ataupun yang berada dalam diri murid-murid itu akan memberi satu kesan yang berterusan, yang lebih positif. Ya? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, konsep kendiri ni dia ada 2 jenis. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Okey, untuk yang positifnya, kalau tengok dekat sini, konsep kendiri yang positif ni adalah lebih baiklah daripada negatif. Okey, untuk yang positif ni, yang pertama adalah menerima teguran. Murid-murid perlu ingat, jangan kita melatah apabila ditegur. Ini kadang-kadang kalau cikgu tegur dalam kelas, mulalah kita nak melatah, sensitif, berdendam, tak nak bercakap dengan cikgu. Begitu jugalah, bukan saja cikgu, tapi mungkin kawan-kawan tegur, mungkin nak minta kita perbaiki. Kita tak boleh nak menerima teguran tersebut secara positif. Jangan anggap bahawa teguran yang diberikan itu adalah untuk mematahkan semangat murid-murid, tetapi anggaplah untuk memperbaiki, untuk mematangkan diri murid-murid dari semasa ke semasa. Jadi apabila murid-murid boleh menerima teguran, boleh memberi dan menerima, maka konsep kendiri yang tercetus ataupun terbentuk adalah secara positif. Yang kedua adalah bersedia untuk berubah. Murid-murid perlu ingat bahawa perubahan yang berlaku dalam diri murid-murid ni, dia tidak akan tidak akan terlalu cepat. Dia akan sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Jadi perubahan itu dia akan dilalui melalui peringkat umur dan sebagainya. Jadi murid-murid yang berada di sekolah rendah ni, cikgu percaya bahawa perubahan itu dia akan berlaku dalam diri murid-murid. Jadi bersedialah untuk berubah. Mungkin sebelum ini murid-murid adalah seorang yang pemarah, cepat nak melenting dan sebagainya. Jadi ubah, cabar diri bagaimana nak merubah ke arah yang lebih baik, nak jadi seorang yang lebih tenang, nak jadi seorang yang lebih friendly, yang lebih penyabar dan sebagainya. Jadi apabila keadaan ini berlaku, maka konsep kendiri yang ada dalam diri murid-murid lebih positif. Seterusnya adalah yakin diri. Yakin diri ni perlu ada dalam diri murid-murid. Cari kelebihan, cari keunikan yang ada dalam diri adik-adik. Mungkin murid tidak berani untuk bercakap di hadapan, tetapi murid pandai untuk memberikan idea, lebih kreatif. Jadi mungkin boleh ke arah tersebut. Jadi yakin diri. Apabila diberi tugasan, apabila diberi satu task, murid berani sahut cabaran untuk lebih present atau lebih menunjukkan yang terbaik kepada kawan-kawan tadi ni. Jadi yakin diri. Jangan merendahkan diri kita. Apabila kita yakin diri, maka konsep kendiri yang ada dalam diri murid-murid juga adalah positif. Seterusnya adalah bersikap terbuka. Bersikap terbuka ni maknanya sentiasa menerima, memberi dari aspek pandangan, pendapat. Kadang-kadang kita ni ada idea tersendiri. Cikgu percaya murid-murid yang nak meningkat umur ni, yang umur yang nak menaik ni kan, banyak sangat idea-idea yang kreatif yang boleh murid-murid kongsikan. Apabila kita bersedia untuk menerima, untuk memberi idea-idea tersebut, murid-murid juga bersedia untuk menerima idea-idea daripada orang lain juga.
Jangan kita hadkan bahawa idea kita je betul, pandangan kita je betul, tapi kita tidak memberi ruang kepada orang lain untuk memberi pula idea mereka. Sama-sama, maknanya memberi dan menerima. Jadi win-win situation. Apabila murid-murid bersikap terbuka, maka konsep kendiri yang terbentuk adalah lebih positif. Maknanya bersama-sama untuk membentuk konsep kendiri yang positif itu, supaya dalam kehidupan murid-murid sentiasa tenang, sentiasa seronok, sentiasa gembira, dan tidak ada, jangan benarkan perkara-perkara negatif ini berlaku dalam diri murid-murid. Seterusnya, jenis konsep kendiri yang negatif pula. Yang pertama adalah emosi tak stabil. Apabila murid-murid ni sentiasa melihat kelemahan diri, kekurangan diri, maka dia akan mulalah terfikir-fikir bahawa sebenarnya saya ni sangat lemah, sebenarnya saya ni tak boleh nak bercakap dengan orang, saya ni tak boleh nak berkomunikasi dengan cara yang lebih baik, saya tak boleh nak melontarkan idea-idea yang terbaik. Jadi dia mula emosi mula tidak stabil, mula memikirkan benda-benda yang negatif, maka konsep kendiri juga yang terbentuk adalah negatif. Yang seterusnya adalah sering gagal. Apabila sebut saja perkataan gagal, maka sudah tentulah murid-murid akan fikirkan yang negatif, dan konsep kendiri yang masuk dalam diri murid juga adalah negatif. Sebenarnya murid-murid, jangan kita menganggap bahawa, sebagai contohlah, kita berkeinginan nombor 1 lah dalam kelas. Tiba-tiba kita dah belajar, dah usaha, tidak dapat nombor 1. Jadi murid-murid dah anggap bahawa murid-murid dah gagal, sedangkan murid-murid tak tengok dari sudut lain, dari aspek lain. Mungkin murid-murid dah ada peningkatan walaupun tidak dapat nombor 1, tetapi mungkin markah untuk mata pelajaran tertentu ada peningkatan di situ. Itu juga sudah memadai ataupun sudah ada peningkatan untuk murid-murid. Jadi apabila murid-murid merasakan sering gagal, maka konsep kendiri yang terbentuk juga adalah negatif. Seterusnya adalah mudah mengalah. Apabila sebut saja mudah mengalah, maknanya bila murid-murid buat sesuatu tu sekali je pun tidak ada usaha yang berlebihan, maka dah kalah dan mudahlah mengalah murid-murid. Dia dah buat terbaik tapi dah mengalah. Baru usaha tu baru sedikit, tidak bukan senang kita nak dapatkan sesuatu, nak capai matlamat apa yang kita nak. Jadi nak capaikan matlamat perlu ada perancangan, perlu ada plan, perlu ada prosesnya. Bukan besok nak, hari ni kita usaha, besok juga kita nak dapat kejayaan. Tapi kalau tidak berjaya, jangan mudah mengalah. Jadi apabila sering sangat mudah mengalah, maka konsep kendiri yang terbentuk juga adalah negatif. Dan seterusnya adalah tidak yakin. Berbanding dengan tadi yang konsep kendiri yang positif, apabila dia yakin. Tetapi apabila konsep kendiri negatif, apabila murid-murid ini tidak yakin. Ini apabila cikgu suruh bercakap di hadapan, dia tidak yakin. Dia kata bahawa nanti orang gelakkan dia. Murid-murid rasa kawan-kawan akan gelakkan. Murid-murid rasa dia tidak boleh nak menyampaikan dengan yang baik. Sebab tak ada keyakinan diri. Sebab murid-murid merasakan bahawa orang lain lebih baik daripada murid-murid. Murid-murid perlu lihat bahawa walaupun setiap orang tu ada keunikan dan kelebihan masing-masing, kelemahan tu boleh diperbaiki, dan setiap orang juga ada kelemahan, tetapi kelemahan itu boleh diperbaiki dari semasa ke semasa. Jadi apabila apa perkara-perkara ini yang cikgu kongsikan ini berlaku dalam diri murid-murid, ada dalam diri murid-murid, maka konsep kendiri yang terbentuk juga adalah berbentuk negatif. Jadi ini yang sebenarnya murid-murid perlu elakkan, perlu jauhkan, perlu atasi, supaya konsep kendiri yang terbentuk dalam diri adik-adik adalah konsep kendiri yang positif. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya murid-murid, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi konsep kendiri? Yang pertama adalah pengalaman. Bila sebut pasal pengalaman, maknanya perkara-perkara yang dah berlaku. Jadi sebenarnya pengalaman yang berlaku dalam kehidupan murid-murid sebenarnya memberi satu penambahbaikan
satu kematangan supaya murid-murid boleh belajar daripada kesilapan. Sebagai contohlah, kalau sebelum ni murid-murid masuk pertandingan bercerita, tiba-tiba masuk pertandingan bercerita, murid-murid kalah. Jadi apabila kalah, lepas ni tak nak masuk dah. Apa-apa pertandingan dah tak nak masuk dah. Jadi sebab apa? Sebab konsep kendiri tu dah jatuh, dah menurun. Jadi menyebabkan murid-murid tidak yakin untuk masuk pertandingan sekali lagi. Apabila adanya pertandingan akan datang dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan konsep kendiri murid-murid ni terbentuk sama ada positif ke negatif. Misalnya kalau menang pertandingan bercerita tu, mungkin murid-murid akan berminat untuk masuk lagi. Kalau kalah mungkin dah tak nak masuk dah. Maksudnya itu di antara pengalaman juga di antara faktor-faktor yang mempengaruhi konsep kendiri. Seterusnya adalah kritikan ataupun teguran. Apabila kritikan dan teguran ni diberi kepada murid-murid, kadang-kadang murid-murid ni ada yang sukar untuk terima kritikan ataupun teguran. Sebagai contoh macam murid ni selalu datang lambat. Jadi cikgu pun tegur, kenapa datang lambat, hari-hari datang lambat, hari-hari kena tegur, hari-hari kena tulis nama dengan pengawas dan sebagainya. Jadi bila keadaan ini berlaku, maka konsep kendiri murid ni akan rasa malu, rasa tak seronok lah, asyik kena tegur dan sebagainya. Jadi perkara ini juga dia akan mempengaruhi konsep kendiri murid-murid. Seterusnya adalah latar belakang. Latar belakang juga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi konsep kendiri. Sebagai contoh dalam keluarga kita lah, contohnya lah, kita tak payah pergi jauh, kita pergi dalam family kita lah. Orang melihat bahawa latar belakang keluarga ni, murid-murid ada 5 adik-beradik lah, sebagai contoh. Kesemua kakak-kakak ni, abang-abang ni, dari segi pelajarannya bagus, semua masuk sekolah asrama penuh. Tiba-tiba adik yang bongsu ni tak dapat masuk sekolah asrama penuh. Jadi persepsi orang lain ni menganggap bahawa kakak-kakak dengan abang semua masuk asrama penuh, kenapa awak tak masuk asrama penuh? Jadi dah terbentuk dalam konsep kendiri dia. Mulalah negatif konsep kendiri dia. Dia rasa rendah diri, dia rasa macam orang abai dia. Jadi maksudnya latar belakang ni adalah salah satu faktor yang mempengaruhi konsep kendiri juga. Dan akhir sekali adalah kejayaan ataupun kegagalan. Kalau misalnya kejayaan yang datang pada murid-murid, macam yang cikgu cakap tadi, kejayaan, maka konsep kendiri itu akan positif. Kalau kegagalan, maka dia akan negatif. Tapi sebenarnya semua orang tidak sempurna. Manusia ni memang tidak sempurna. Tak semestinya apa yang diharapkan, apa yang diinginkan akan tercapai dalam masa yang singkat. Mungkin matlamat yang diinginkan itu tidak dapat capai pada masa sekarang. Mungkin boleh capai pada masa akan datang. Jadi mungkin gagal dahulu tapi akan berjaya kemudian. Maknanya bersusah-susah dahulu, bersenang kemudian. Jadi gagal ataupun berjaya seseorang itu sebenarnya dapat mempengaruhi konsep kendiri murid-murid sebenarnya. Jadi maksudnya faktor-faktor ini sebenarnya sekiranya datang dalam diri murid, dia akan menentukan sama ada konsep kendiri murid-murid ini berada konsep kendiri yang positif ataupun negatif. Tetapi kalau melihat secara positif, maka ambil secara positif, maka konsep kendiri yang terbentuk itu adalah positif. Tapi sekiranya murid-murid melihat dari sudut negatif, maka konsep kendiri yang akan terbentuk juga adalah negatif. Jadi tepuk dada, tanya selera. Seterusnya murid-murid, bagaimana nak membentuk konsep kendiri yang positif? Yang pertama, belajar untuk terima seadanya. Belajar menerima diri murid-murid seadanya. Jangan pula nanti kita sentiasa nak mengkritik diri, sering nak menyalahkan diri, sering nak menghentam diri. Ingat ya murid-murid, kita ataupun diri murid-murid pasti ada kelebihan dan kekuatannya tersendiri. Jangan sentiasa nak menyalahkan diri je. Terima bahawa itulah dia diri adik-adik, diri murid-murid sendiri. Yang kedua adalah berkawan dengan orang yang berfikiran positif. Orang kata kalau kita kawan dengan orang yang pakai minyak wangi, maka
minyak wangi pun terpalit juga pada kita. Jadi begitu jugalah perumpamaannya. Maksudnya apabila murid-murid nak positif, nak ada konsep pendirian positif, nak yakin diri, nak lebih bersemangat, lebih bersedia dan sebagainya, maka kawanlah dengan orang yang ada konsep kendiri yang positif. Jangan kita cuba cari kawan-kawan yang melemahkan semangat. Carilah kawan-kawan yang boleh menaikkan semangat, tegur dengan cara yang ikhlas, supaya konsep kendiri tadi dapat terbentuk secara positif. Yang ketiga adalah cuba baca ataupun tonton sejarah-sejarah yang menggambarkan yang lebih positif. Sebagai contohlah, kalau tengok sejarah-sejarah Melayu, sejarah Hang Tuah, kita tengok jadikan Hang Tuah tu sebagai ikon bahawa Hang Tuah seorang yang setia pada sultannya. So banyak benda-benda yang positif yang boleh kita pelajari daripada situ. Cikgu percaya melalui medium-medium televisyen ataupun melalui media-media sosial pun murid-murid boleh tengok. Bila tonton benda-benda yang positif ini, maka konsep kendiri mudah terbentuk yang lebih positif. Kemudian seterusnya, fokus kepada kelebihan diri. Macam yang cikgu cakap banyak kali, cikgu ulang bahawa cari kelebihan dan kekuatan diri. Setiap orang pasti ada kekuatan dan kelebihan diri. Walaupun manusia ni tidak sempurna, tetapi kekuatan dan kelebihan diri tetap ada. Kalau murid-murid rasa murid-murid tidak lemah dari segi akademik, mungkin kelebihannya adalah lebih kepada sukan, contoh, lebih kepada lukisan sebagai contoh. Jadi cuba teroka ataupun cuba explore ataupun cuba menonjolkan diri dari aspek kelebihan itu tadi. Kemudian last sekali adalah tidak bertangguh dalam sesuatu perkara. Maksud cikgu tidak bertangguh ni, murid-murid perlu ada perancangan, perlu ada matlamat. Kalau katakan perlu ada plan apa yang nak dicapai pada masa hadapan. Kalau ada capaian itu, kalau ada perancangan itu, maka janganlah bertangguh. Kalau katakan nak masuk sekolah sukan, apa sukan selain daripada akademik, sukan perlu hebat juga. Cari matlamat macam tu dan tidak bertangguh. Maksudnya jangan kita plan tulis je tapi kita tak usahakan, kita tak melalui, kita tak jalankan apa plan-plan yang kita perlu buat sebelum kita dapatkan sesuatu. Jadi itu di antaranya adalah bagaimana nak membentuk konsep kendiri yang positif. Baiklah, kesimpulannya murid-murid, cikgu percaya setiap daripada murid-murid ni pasti ada matlamat, pasti ada perancangan dan pasti inginkan kejayaan. Jadi untuk mencapai kejayaan tersebut perlu wujudnya konsep kendiri yang positif dalam diri. Bukan apa, kalau wujudnya konsep kendiri yang negatif, itu yang akan menjadi satu halangan kepada murid-murid untuk ke hadapan. Jadi cuba cari kekuatan dan keunikan diri ini. Kerana apa? Kerana ia ada kaitan dengan konsep kendiri murid-murid. Sekiranya murid-murid nak berjaya, murid-murid nak perlukan kejayaan, perlukan benda-benda yang positif, perkara yang positif, maka murid-murid perlu ke hadapan, perlu membina konsep kendiri yang positif ini supaya murid-murid tidak ketinggalan ke belakang. Jadi, pak kata pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi, cikgu ucapkan selamat berjaya murid-murid. Bye! Didik TV KPM